Dan tidak timbul dalam masyarakat ini. Saya rasa di atas kematangan ahli majlis ini tidak timbul langsung. Ya. Kita hanya tengok kenyataan itu ditulis dalam bentuk akhbar dan juga di putar media lain. Tapi dalam mesyuarat tadi tidak ada langsung satu kalimah yang mendesak supaya saya tak ada. Bahkan dalam mood keadik-beradikan, ya, kita berbincang tadi dalam mood keadik-beradikan. Dan alhamdulillah kita dapat selesai. Dan saya mengambil kesempatan ini, terima kasihlah kepada kerajaan negeri melalui YB Zainul Fazli sendiri yang faham berkenaan dengan situasi kedudukan ketika itu. Oleh kerana syarat-syarat yang baru yang dikenakan oleh FAM pada tahun ini, jadi terpaksa kita cuba ikhtiar menyelesaikan, dan akhirnya demi kepentingan bola, mengenepikan perbezaan politik sikit, kita dapat selesaikan dan dapat melayakkan Perak masuk ke dalam Liga Super tahun depan. Dalam arti kata lain, menurut YB Zainul, bahawasanya kerajaan negeri merestui tim yang dibentuk baru ini. Ya, nampak seolah-olah tadi bahawa kita akan teruskan. Dia bukan hanya kerjasama dengan YB Zainul dan kerajaan negeri, bahkan dengan semua ahli majlis. Ya. Sebab syarat-syarat yang dikenakan itu cukup ketat. Ya, pertamanya kita mesti melangsaikan seluruh hutang piutang kepada pemain, kepada pegawai, kepada EPF yang tu alhamdulillah dapat selesaikan yang bersama YB Zainul. Dan juga ikhtiar kami daripada ahli majlis untuk memenuhi satu syarat yang cukup berat. Syarat dia bahawa kena ada satu pertanggungjawapan dalam konteks aku janji bahawa wang sejumlah 2.5 juta untuk pembiayaan tahun depan dalam konteks gaji dan segala expenses mesti ada satu perakuan janji dibuat oleh satu entiti. Dan alhamdulillah kita berkuasa supaya memenuhi syarat. Ya. So is there any promise made by the respective school that is done already untuk yang negeri menyumbang a certain portion of money into FA? Saya tengok komitmen yang dibuat berlandaskan an advance of a certain figure which is very big to EPF, SOCSO dan lembaga dalam negeri, termasuk melangsaikan semua gaji-gaji kepada pemain-pemain dan pengurus terdahulu kepada itu, dan komitmen 18 bulan untuk bayaran tetap setiap bulan, the fixed monthly payment which is scheduled for next coming 18 months. Yang itu satu komitmen yang cukup tinggi daripada pihak negeri, kerajaan negeri melalui YB Zainul Fazli. Which means that selepas mereka bagi satu one lump sum figure, kemudian dia ada diikuti dengan perbelanjaan pembiayaan bulanan sampai ke 18 bulan ke depan. And EPF setuju dengan the terms of payment dan schedule of payment. Okay. Ini satu komitmen yang besar. Ini membuktikan the presence of one Perak. Political differences aside, for the sake of football, for the sake of the fair, for the sake of the state. Maksud Datuk Seri bahawa pemain-pemain yang lalu akan mendapat tunggakan mereka bila agak-agak. Yang itu pula oleh FAM, sebab arahan ini dikeluarkan oleh FAM kepada setiap satuan yang berhutang gaji kepada pemain-pemain yang diimport dulu dan juga pengurus-pengurus. Jadi FAFA telah pun menganugerahkan benda itu kepada FAM, kepada FAM sejauh mana. Sebab kita mahu kalau ini dibawa ke ketahuan FIFA. Jadi untuk itu FAM akan berurus dengan pemain-pemain yang tidak dapat tunggakan dahulu. Dalam kita punya pemahaman, itu telah dijelaskan. Jadi kenyataan daripada yang bahagia Datuk Seri Abdullah tadi, bahawa kita hari ini walaupun dasar-dasar menyatakan ada kemeluk, tapi apa yang kita putuskan tadi, nampak kita bersama-sama supaya memajukan sukan bola sepak di negeri Perak. Soalan-soalan lain? Is it all the areas for players or the sector, or just pending, or it's like ongoing thing? Saya nak beritahu bahawa alhamdulillah pengurusan buat masa ini dalam penggal ini dan dalam musim ini semua outgoing, sama ada dalam bentuk gaji, dalam bentuk allowance, dalam bentuk apa saja, yang itu alhamdulillah dapat kita sampai current, dapat kita jelaskan sampai hari ini. Kita tidak menambahkan satu sen pun jumlah hutang yang bertampuk dulu. I mean, we did not increase a single cent of the old debts. The old debts are being settled, alhamdulillah.
Jadi dengan berkat sama, kerjasama daripada peminat-peminat dan juga sponsor, dapat teruskan. Dan dalam mesyuarat kami semalam dengan FAM, kita telah mencadangkan beberapa program khususnya bantuan keuangan kepada pihak negeri. Ya, kita lihat bahawa Telekom Malaysia, dia membuat satu sponsorship kepada FAM sejumlah hampir 9 juta lebih. Tapi jumlah yang sama tidak diberikan secara berbaloi kepada perangkat negeri. Jadi saya sebagai Presiden dan bersama-sama dengan Presiden negeri lain, kami telah menyarankan supaya negeri juga diberikan jumlah yang sama dalam bentuk grant. Buat masa ini kita tidak dapat nak berjumpa dengan penaja secara bebas. Kita bertakluk dengan Telekom Malaysia. Di untuk itu kita minta supaya ada sedikit pertambahan grant itu. Ya. Oleh kerana kita dinafikan untuk jumpa dengan sponsor-sponsor lain, jadi akibatnya kita tidak dapat. Kita hanya tertakluk kepada FAM. Jadi itu cara serangan yang kita utarakan kepada FAM, dan FAM memandang baik. So, I just need some clarification. Yang tadi gaji tertunggak bekas pemain tadi, makna katanya diambil alih oleh FAM ke macam mana? They will clear the whole... No, it is actually a responsibility of FAFA. Okay. Jadi FAFA telah pun menjelaskan jumlah yang dipohon oleh pemain-pemain import, termasuk juga Dabi semua tu, mereka telah menuntut melalui FAM. Okay. Jadi FAFA telah pun menyelesaikan kepada FAM. Cuma sekarang ni FAM dengan FAFA kita akan selaraskan. We will regularize that. Ya. FAFA telah menyelesaikan segala-gala outstanding dengan pihak main. Ya. Itu pemain import, macam mana pemain tempatan yang... Dia sekali. Yang 272 ribu itu termasuk outstanding payment kepada pemain-pemain tempatan. Ya. 2 orang je tu Sri. 2 orang je. Nampak? Yang cuma yang FM tetap tu 272,000 tu pemain yang mengadu pada FM saja. Yang baru pada Ya, yang lain tu tidak mengadu. Ya, yang masuk Hardi, Subramaniam, Steve Dabi dan 2 pemain import tu. Hanya diorang saja yang mengadu pada FM, jadi itu sebab 272 tu minta diselesaikan. Jadi dah selesai, kita okey lah. Cuma yang lain dia tak ada mengadu. So far there's no claim from that. So bagaimana nak menyelesaikan hutang-hutang bertahan pada pemain-pemain yang tidak mengadu? Adakah akan dibayar selepas saingan Liga Super 2010 ke atau dah masa terdekat ke? Bagaimana? Kita tidak ada apa-apa tuntutan rasmi sebenarnya daripada pemain-pemain yang lain itu. Jadi buat masa ini kita tidak bincangkan siapakah di antara mereka yang membuat tuntutan.